A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi, pertama memohon maaf atas kelewatan untuk memulakan sesi. Mudah-mudahan ini dapat juga dimaafkan atas kesalahan ini. Dan kerana ada hal-hal yang tak dapat dielakkan dan nak mencuba sebaik mungkin, mudah-mudahan sedikit ini juga berfaedah. Maka kita ungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda kita hamba Allah yang tetap kekal menjadi hamba Allah yang benar-benar taat. Kita masih lagi di dalam keadaan, dalam kes ataupun dalam cerita su'ul khatimah. Maka kita kata ini di antara kita masih lagi membincangkan mengapa berlakunya su'ul khatimah itu. Okey, kemarin kita berbincang, semalam tak ada kerana ada hal yang tak dapatkan yang tak dapat dielakkan kerana ada sedikit taklimat untuk kita pergi umrah ni lah. Okey, hari ini kita nak bincangkan bahawa satu daripada antara banyak sebab su'ul khatimah itu ialah apabila kita melupakan akhirat dan lalai dengan kematian. Melupakan akhirat dan lalai dalam kematian. Okey. Orang yang melupakan kematian itu tidak mahu mengingatkan hukum. Tak mahu mengingatnya dihukum dengan 3 hal. Orang yang tak ingat akhirat, orang yang tak ingat kematian, orang yang tak kisah dengan kematian. Okey, silakan. Okey. Maka orang yang lupa dengan kematian dan tidak mahu mengingatnya dihukum dengan 3 hal. Okey, pertama iaitu kita kata menunda-nunda taubat. Ini tanda orang itu melupakan akhirat. Orang lupa akhirat, dia menunda-nunda kita kata menunda-nunda taubat. Okey, itu yang pertama. Kedua, tidak pernah puas dengan menerima rezeki. Okey, rezeki yang cukup secukupnya. Dan ketiga, bermalas-malasan dalam beribadah. Okey, maka kalau kita mari kita sama-sama menyemak diri kita, adakah 3 perkara ini pernah ada dalam hidup kita? Kalau pernah ada, kita nak minta supaya kita mampu untuk mengubah diri. Pertama tadi kita kata dia menunda-nunda taubat. Taubat harus dilakukan pada setiap hari. Taubat harus dilakukan pada setiap malam. Kalau yang terbaiknya, kalau kita kata para soleh-solehin dulu tu mereka bertaubat setiap kali solat fardu. Setiap kali solat fardu. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kita ungkap juga Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga waalaikumsalam kepada semua yang masih lagi setia walaupun agak kelewatan. Okey. Dan semalam minta maaf kerana tak sempat bagi notis kerana ingatkan boleh sempat, boleh selesai dalam masa 1 jam atau 2 jam. Tetapi akhirnya kelihatan tidak selesai. Maka 3 hal ini. Pertama, menunda-nunda taubat. Siapa agaknya yang senang-senang atau suka menunda taubat. Okey. Yang senang menunda taubat itu takut termasuk ke dalam mereka. Waalaikumsalam, Nurmala dan juga yang lain-lain. Okey. Yang sempat hadir tak berapa nampak. Okey. Jadi kita kata sekali lagi, bertaubat itu merupakan satu cara untuk kita menghindar diri daripada terjebak menjadi husnul khatimah. Menjadi su'ul khatimah. Okey. Yang kedua, kita kata 3 hal yang menjadi penanda ke Zainab. Waalaikumsalam. Nurmala, waalaikumsalam. Yang kedua, kita kata dia tidak pernah puas dengan apa yang diterimanya dari Allah. Apa yang rezeki yang diberikan secukupnya oleh Allah. Tidak pernah puas. Sebab itu kita kata ulama mengingatkan manusia yang tamak dengan harta apabila ataupun Al-Quran menjelaskan. Maknanya kita kata jika kamu diberi satu ladang ataupun kita kata satu
satu lautan sebagai rezeki, kamu pasti akan meminta satu dan dua lagi. Sama juga kalau kamu diberi satu ladang, kamu pasti akan meminta dua atau tiga lagi. Jadi maknanya kalau kamu nak menulis rezeki Allah, kamu tidak akan tertulis walaupun digantikan lautan sebagai dakwatnya. Ini penegasan dari Al-Quran dan penegasan dari Allah bahawa mereka yang tidak pernah merasa cukup tidak akan pernah bersyukur. Mereka yang tidak pernah merasa itu adalah hadiah dari Allah, mereka juga tidak akan mudah untuk bersyukur. Bila tidak mudah untuk bersyukur, bermakna mereka selalu leka dengan akhirat dan selalu leka dengan kematian. Yang ketiga tadi dikatakan apa? Orang yang selalunya bermalas-malasan dalam beribadah. Ini juga merupakan satu daripada ciri orang-orang munafik. Ciri orang munafik itu biasanya bermalas-malasan dalam ibadahnya. Okay? Maka kalau boleh kita tidak mampu, tidak mahu untuk termasuk dalam kelompok ini. Sebab itu satu daripada sebab su'ul khatimah adalah munafik. Munafik maknanya apa? Di luarnya nampak macam Islam tapi hatinya sangat benci dengan Rasulullah, benci dengan apa yang dia bawa Rasulullah dan benci dengan orang Islam. Dan dia kalau boleh tidak mahu melihat Islam ini menang. Dia mahu melihat Islam ini kalah. Mereka sangat gembira kalau Islam itu kalah. Okay? Itu cerita kalau munafik. Maka sebab itu sekali lagi kita nak angkat kekuatan subur semak dalam diri kita. Aku yang rajin ke malas bertaubat. Dipesankan kepada semua ahli keluarga sembang petang. Okay. Bangunlah kekuatan. Belajarlah istighfar setiap hari. Jika dapat bangun, belajarlah bertahu apa yang kita katakan, menggunakan ruang sebelum kita berangkat berjumpa Allah. Apa kita kata walaupun tidak, mungkin tidak boleh bangun. Atau kalau dia usahakan tak untuk bangun malam, belajarlah bersolat di 1/3 akhir malam. Kalau tidak sebelum isyak ataupun selepas isyak, terus saja buat solat sunat taubat. Kerana kita tidak tahu adakah kita akan bangun lagi ataupun tidak esoknya, ataupun kita masih ada esok ataupun tidak. Ini kekuatan yang pertama. Jadi kita nak mengingat diri kita bahawa kita tidak termasuk, kita tidak mengalami ataupun kita tidak dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang mati dalam su'ul khatimah disebabkan 3 tanda tadi. Okey. Siapa yang tidak mengingat kematian, maka dia tidak berbuat persiapan sama sekali. Bila dia tak ingat ada kematian, maka dia tidak berminat untuk bertaubat. Dan ini menandakan dia tidak mengingat kematian dan tidak membuat persiapan sama sekali. Kerana tak ingat, tak kisah ada akhirat ke, tak ada akhirat ke, dia tak kisah. Yang penting dia boleh hidup di dunia. Kemudian kerana itu dia menjadi orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah. Orang yang lalai kerana apa? Kematian tidak terdetik di dalam fikirannya. Walaupun kematian berlaku di kiri kanannya, tetapi dia tidak merasa itu sebahagian daripada peringatan yang Allah berikan kepada kita untuk memikirkan bahawa kematian datang tanpa ditunggu, tanpa memberitahu, tanpa kita sedar. Dan paling penting, kita tidak mahu kalau kita jadi mengalami kematian dengan tiba-tiba. Sebab itu berdoa, ya Allah, Tuhanku, jangan jadikan kematian aku dengan tiba-tiba. Apa sebab tiba-tiba? Takut tak sempat bertaubat. Oleh kerana kita ada ruang paling kecil. Okey. Okey, Maude, waalaikumsalam. Minta maaf banyak Zubaidah dan lain-lain. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan berada dalam siri sembang petang kita. Dan juga terima kasih banyak kepada yang sudi masih senang hati untuk membantu atau menabung dalam tabung sembang petang bagi kita memudahkan kehidupan mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Walaupun kita juga tidak termasuk orang yang kaya, tidak termasuk orang yang senang, tetapi kalau kita mampu memberi dalam keadaan kita susah dan kita senang, Allah akan membalasnya dengan yang terbaik. Sebab itu pada Umi sekali lagi, kalau kita masih punya ruang dan kesempatan untuk berada dalam siri sembang petang kita, maka bersama-samalah kita menggiatkan diri. Tanda kita ingat ada kematian. Dan ada syurga yang namanya pintu sedekah. Mudah-mudahan dengan mengingati ini kita akan lebih mudah untuk membantu manusia. Membantu orang lain yang memerlukan bantuan yang kadang-kadang kita kata terkapar-kapar dalam kehidupan. Walaupun kita, waalaikumsalam, Ina.
Walaupun kita tidak mampu menyenangkan hidupnya, okey, tetapi kita mampu memberi sedikit kegembiraan walaupun pada hari-hari tertentu dengan sedikit sumbangan yang kita kurniakan ini, insya-Allah. Maka kita kata dia menjadi orang yang lalai. Tadi kita kata dia oleh kerana dia tak ingat ada kematian, tak nak memikirkan kematian, maka dia kata maka dia akan menjadi orang yang paling lalai dari mengingati Allah. Kerana kematian tidak terletak dan tidak terdetik dalam fikirannya. Adapun yang mengingat kematian, maka dia akan bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia akan mati sesaat lagi, sehingga tidak pernah waktu berlalu dalam hidupnya kecuali dia berada dalam keadaan ingat kepada Allah. Sebab itu kita nak bangun kekuatan, kematian tidak bagi tahu, maka kita nak bangun balik kerana kita kata yang mengingat kematian sahaja yang akan bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk beribadah, bersegera untuk mengingati Allah, bersegera untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Sebab itu kita harus bangun bukan saja mencari apa kebaikan-kebaikan yang Allah suka, tetapi juga harus mengkaji apa keburukan-keburukan, apa benda-benda tak cantik yang harus kita kaji. Waalaikumsalam. Fatimah. Okey, lepas sebelum itu siapa ada? Maka kekuatan-kekuatan ini, minta maaf ada yang nampak, ada yang tak nampak, minta maaf banyak. Orang tua ni kejap-kejap. Okey. Okey. Maka kita nak bangun balik kekuatan. Orang yang mengingati mati saja, orang yang mengingati ada akhirat saja yang mampu untuk menjadikan waktu-waktu yang diberikan Allah ini sebagai ruang untuk taat kepada Allah, untuk meninggalkan larangan Allah dan menyempurnakan apa yang diwajibkan ataupun yang disyariatkan untuk kita lakukan dan yang mana patut kita tinggalkan. Maka sekali lagi mengingati Allah pada setiap saat. Kematian boleh berlaku di mana-mana, pada umur berapa dan di mana-mana umur, di mana-mana bumi dan di mana-mana masa. Semaka boleh berlaku kematian. Al-Hasan Al-Basri pernah menjenguk seorang yang sakit, yang keadaannya semakin parah dan berada dalam sakratul maut. Dia memperhatikan penderitaan. Hasan Al-Basri merupakan ulama besar. Maka kita kata dia memperhatikan penderitaan dan kesusahan yang dihadapinya. Setelah itu, setelah itu dia kembali kepada keluarganya dengan raut muka yang berbeza di saat meninggalkan mereka. Setelah melihat penderitaan yang dialami oleh mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu, Hasan Al-Basri balik kepada keluarganya dalam keadaan air muka yang berubah-ubah. Air muka yang berbeza daripada yang dia meninggalkan mereka tadi. Maka mereka pun berkata kepadanya, silalah makan malam. Silalah makan, semoga Allah merahmatimu. Al-Hasan menjawab, duh kerabat, santaplah makanan dan minumanmu. Demi Allah, aku telah melihat pengumpulan maut, penguluman maut aku akan sentiasa beramal untuknya sehingga aku menghadapinya. Melihat kesulitan orang yang menghadapi sakratul maut ini akan mendorong kita untuk terus tidak lagi terlalu mabuk, terikat dengan dunia, tapi terus banyak membuat kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan dunia sehingga menjadi bekal. Kerana orang yang berakal, aku sentiasa beramal untuknya hingga aku menghadapinya. Dia menjadi sangat mengingatkan kepada keluarganya, kamu makanlah tapi tolong ingat bahawa aku akan makan dan juga akan yang lebih banyak yang aku beramal kerana aku sudah melihat satu penderitaan. Okey. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ros Haslina Niza, minta maaf banyak. Maka kekuatan yang kita nak bangun sekali lagi, orang yang sedang melihat, orang yang baru saja melihat sakratul maut akan sedar bahawa masa yang dia ada harus dipulun untuk mengurangkan penderitaan seperti mana yang diderita oleh orang-orang yang dilihatnya sedang melalui sakratul maut. Okey. Kemudian kita katakan, saudaraku yang tercinta, sesungguhnya orang yang menjadikan kematian di pelupuk matanya. Orang yang menjadikan kematian di pelupuk matanya akan bersegera melakukan amal-amal soleh
sehingga apabila ajal datang, dia mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maka sebab itu sangat untung, sangat berfaedah. Okay? Sangat berfaedah kita melihat orang yang sedang berada dalam sakaratul maut sebagai satu peringatan yang sangat-sangat berkesan untuk kita mengubah kehidupan agar kehidupan kita tidak lagi melalaikan kematian dan melepas atau melupakan akhirat. Okey, itu sebab yang menyebab sebab seterusnya berlakunya apa yang kita katakan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian apa lagi sebab yang menjadikan orang mati dalam su'ul khatimah ialah perbuatan zalim. Okey, perbuatan zalim. Kita harusnya sentiasa berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku dari perbuatan zalim dan dizalimi. Aku minta ya Allah, aku tak nak jadi orang zalim dan aku tidak mau dijauhkan daripada dizalimi dan juga tidak menzalimi. Okey, kerana perbuatan menzalimi ini zalim, orang yang berbuat zalim jika tidak meminta dimaafkan kezaliman itu dengan kembalikan hak-hak orang yang dizalimi, maka Allah tidak memberikan taufik kepadanya dengan husnul khatimah, bahkan dia akan lebih dekat kepada su'ul khatimah kerana doa orang yang dizalimi itu dikabulkan sekalipun orang kafir. Maknanya kalau kita menzalimi dari segi harta, menzalimi dari segi hak, menzalimi dari segi kesempatan dan sebagainya. Okey, kadang-kadang mengambil hak yang berlebihan juga adalah dianggap menzalimi. Tidak memberi hak juga dianggap menzalimi. Maka kita kata sekali lagi, doa orang-orang yang dizalimi. 3 sebab. 1, doa orang musafir, doa orang yang dizalimi. Okey. Maka doa-doa itu doanya mudah terangkat. Satu daripada sebab mengapa doa terangkat adalah doa-doa orang-orang yang dizalimi. Doa-doa orang yang dizalimi ini diangkat Allah walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Okay, ini yang kita katakan. Sekalipun dia kafir, tetap Allah akan kabulkan doanya kalau dia dizalimi. Kalau dia dizalimi. Okay. Jika seorang Muslim menzalimi seorang kafir, lalu si kafir itu berdoa agar dia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, nescaya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Katalah kita menzalimi harta bukan Islam ataupun orang kafir, dan orang kafir itu berdoa matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, maka Allah akan angkat doa orang kafir tadi. Ini bermakna sekali lagi, siapa saja yang dizalimi. Okay, Waalaikumsalam, Rosita. Okay. Mudah-mudahan kekuatan yang kita kumpul akan menjadi satu daripada kekuatan untuk mengelak diri daripada terjatuh kepada su'ul khatimah. Maka Rosita Sabri, Waalaikumsalam. Maka kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat ialah, sebelum itu ada siapa? Allahu Akbar. Betul ada Rosita juga. Okey deh. Anita Saad. Okey. Maka kita katakan, jangan kata orang bukan Islam doanya tidak diangkat. Kalau dia dizalimi, siapa saja yang dizalimi, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang kita nak ingatkan pada diri kita sendiri. Okey, jangan kata dia tu orang kafir, tak apa, ambil je. Oh, jangan. Buat je, jangan. Sebab itu dengan orang mukmin tak boleh, dengan siapa-siapa pun. Sebab itu berlaku adillah kamu walaupun kepada musuh-musuh kamu. Walaupun kepada musuh-musuh kamu. Maka jangan ingat bila musuh kita boleh cuai-cuaikan. Jangan. Waalaikumsalam, Nursiah. Okay. Terima kasih turut serta. Kemudian kita katakan, Nabi pernah bersabda. Okay. Nabi pernah bersabda, siapa yang ada padanya hak saudaranya yang dizalimi. Okay. Baik harta maupun kehormatan, maka hendaklah dia meminta maaf. Okay. Meminta halal, bebaskan sekarang juga sebelum dinar dirham tidak berguna kecuali kebaikan dan kehinaan. Maka kita berartinya kalau kita pernah menzalimi hartanya, menzalimi kedudukannya, menzalimi maruahnya, maka sekali lagi kita harus berusaha dengan Allah. Mohon supaya kita diberi kesempatan untuk memulangkan balik apa yang kita ambil
Okey. Dan kalau tak mampu dipulangkan, minta dihalalkan. Minta dihalalkan sebelum maut datang. Ni dan langkah untuk kita. Jaharah, okay, terima kasih, selamat datang. Siapa itu? Aina Syarima. Okey. Dan Nabi pernah bersabda juga, takutlah doa orang yang dizalimi. Takutlah doa orang yang dizalimi. Kerana doa orang yang dizalimi pasti terangkat. Allah akan angkat. Okay? Kerana Allah sangat benci dengan yang zalim. Kerana doanya diangkat ke awan. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh aku akan menolongnya walau setelah beberapa waktu lamanya. Bermakna kalau Allah tidak tunaikan dalam masa yang dekat, tetapi Allah tetap tunaikan walaupun di masa yang lama. Ini bermakna Allah tidak pernah lalai dengan doa orang-orang yang dizalimi. Maka mari kita sama-sama jangan menzalimi anak kita, suami kita, isteri kita, keluarga kita, ibu bapa kita, pekerja kita, orang bawahan kita. Jangan merasa bila kita di atas, maka kita menzalimi hak orang yang di bawah. Bermakna kita hebat dan kuat. Kerana doa orang-orang yang dizalimi pasti terangkat. Maka orang yang zalim merupakan calon-calon su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Nabi juga bersabda, takutlah doa orang yang terzalim sekalipun kafir, kerana tiada hijab antara ia dengan Allah. Ini bermakna kafir itu pun adalah ciptaan Allah. Hamba Allah, ini kekuatan yang kita nak angkat. Jadi Nabi nak pesankan, janganlah menzalimi. Kerana menzalimi walaupun dia orang kafir, tetap doanya akan diangkat. Okay? Mari kita takut menzalimi. Mari kita takut merasa tidak berlaku adil. Mari kita merasa takut terambil hak orang. Kerana semua ini akan menjuruskan kita, okay, untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Okay. Nabi bersabda lagi, kita kata, sesungguhnya Allah akan menangguhkan orang zalim. Apabila dia menghukumnya, maka dia tidak dapat mengelakkan lalu membaca ayat, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Surah Hud ayat 102. Maknanya siapa pun, Allah tak kira kamu itu orang Islam atau orang mukmin ataupun kafir. Siapa yang zalim, dizalimi adalah mereka yang mendapat layanan istimewa dari Allah. Iaitu doa mereka akan terus diangkat. Ini kekuatan. Azab Allah tetap akan menimpa orang-orang yang dizalimi. Walaupun mungkin kita tak nampak. Walaupun kita mungkin tak perasan. Tetapi Allah sudah menentukan. Setiap yang zalim itu akan dibalas Allah dengan penderitaan. Azab Allah. Okay? Bila kita kata azab Allah, bermakna pastilah azab itu sangatlah pedih dan keras. Nabi bersabda lagi, sesiapa mengambil hak orang mukmin, orang muslim dengan tangan kanannya, maka Allah akan mengharuskan baginya neraka dan mengharamkan syurga untuknya. Maknanya kalau dia mengambil hak orang dengan tangan kanannya, maka Allah telah mengharuskan, Allah telah mengharuskan dia baginya neraka dan mengharamkan syurga untuknya. Maka apa saja yang kita pernah ambil, kalau kita boleh pulang, kita pulangkan. Kalau boleh ganti, kita ganti. Dan yang pentingnya kita sedar bahawa kita sudah bersalah. Okay? Kita sudah melakukan kezaliman. Sebab itu jangan sedang hati apabila telah berlaku zalim dengan orang lain, kerana Allah tetap akan memberi balasan kepada kita. Dan yang sedihnya, kita akan tercampak ke neraka dan Allah mengharamkan syurga untuknya. Siapa menzalimi bangsa, siapa yang menzalimi keluarga, siapa yang menzalimi rakyat, siapa yang menzalimi masyarakatnya, siapa menzalimi anak buahnya, maka dia akan tercampak ke neraka dan tidak dibolehkan masuk syurga. Dia diharamkan masuk syurga.
Ini bermakna dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka mari kita semak balik. Adakah kita pernah berlaku zalim dengan keluarga, dengan sahabat, dengan anak buah di pejabat, ataupun dengan jiran, ataupun dengan siapa-siapa saja. Tak salah bagi kita untuk minta maaf atau membayar apa yang patut. Kalau sekiranya perkara itu ataupun kita terambil secara tak sengaja. Kerana walaupun ambil tangan kanan. Waalaikumsalam Hamidah. Terima kasih kerana turut serta. Okay, dan kekuatan-kekuatan kita ialah menjaga tangan kita. Lalu seorang bertanya, walaupun sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sekalipun sebatang, okay, sekalipun sebatang kayu siwak, kamu menzolimi itu dalam yang paling kecil. Kayu siwak, kayu yang kita buat, kita kata untuk mencuci. Kita bersiwak, kita gunakan batang kayu yang kita kata siwak lah. Okay. Walaupun sebesar batang siwak itu. Serpihan sebesar sebesar serpihan kayu siwak itu pun sudah dianggap kamu tidak layak masuk ke syurga dan kamu akan dicampak ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini di antara peringatan-peringatan yang kita harus angkat. Kemudian sekali lagi, ingat kita kata sekalipun sebatang kayu siwak, ya. Dan Nabi bersabda lagi, tahukah kalian siapa orang yang rugi? Okey. Para sahabat menjawab, orang yang rugi menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, tak ada duit dan tidak punya barang berharga. Itu kata sahabat. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang rugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan solat yang datangnya dengan solat, okey, dengan dengan puasa dan zakat, namun datang juga dengan memaki orang, menuduh orang. Memaki orang, jangan senang-senang maki orang. Okay? Maki orang, menuduh ke orang jahat, menuduh orang macam-macam yang tak cantik. Dan memakan harta orang, menumpahkan darah orang dan memukul orang. Lalu diberikan kepada orang dari kebaikannya. Dan orang yang lain daripada kebaikannya. Jika kebaikan telah berhabis sebelum terlunasi, maka diambil dari dosa mereka, lalu dipikulkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Maknanya kita kata orangnya solat, orangnya zakat, orangnya berzakat, orangnya ibadah, orangnya kita kata orangnya solat, orangnya puasa, dan orang yang zakat. Okay? Dan datang kepadanya dalam pahala-pahala yang banyak. Tetapi dia pernah maki orang. Dia pernah memaki atau memaki orang, pernah menuduh orang, dan pernah memakan harta orang, okay? Membunuh, menumpahkan darah orang, dan memukul orang. Okay? Lalu diberikan kepada tadi banyak solat, banyak puasa, banyak zakat, banyak ibadah, dia mati dalam membawa banyak ibadah. Tetapi disebabkan dia sudah pernah melakukan apa yang kita senaraikan tadi. Yang akhirnya kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang dimaki, orang yang dizolimi, orang yang dituduh, orang yang dibunuh. Akhirnya dia tak ada apa-apa lagi, dan sekiranya sudah habis pahalanya tetapi masih ada lagi balasan dosa yang belum dilunaskan dengan pahalanya, maka akan diambil dosa orang yang tadi, orang yang dizalimin itu, diangkut kepada kita dan dia dicampak ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini. Waalaikumsalam. Okey, siapa tu? Opah Aznah. Okey. Terima kasih turut serta. Maka sekali lagi mari kita ingatkan, walaupun kita sudah solat, sudah berzakat, sudah puasa dan sebagainya, tetapi kalau tidak mampu menjaga lidah dan menjaga akhlak,
Pertama dia maki orang, kedua dia menuduh orang, ketiga dia makan harta orang, kemudian dia bunuh orang dan sebagainya itu, maka dia segala ibadahnya ataupun dipindahkan kepada orang-orang yang dimakinya, orang yang dibunuhnya, orang yang dizaliminya. Maka mari kita sama-sama perhatikan, pernah tak kita maki orang, pernah tak kita tuduh orang, pernah atau tidak kita makan harta orang secara tidak halal dan sebagainya. Maka kalau ini terjadi, maka bertaubatlah sebanyak-banyaknya. Carilah orang yang pernah kita tuduh, carilah orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita maki hamun. Mudah-mudahan kita diberi kemaafan dengan cara kita meminta maaf secara paling ikhlas kepada orang yang terlibat. Maka sekali lagi, jangan mudah-mudah maki orang, tuduh orang, meneka-neka kejahatan orang dan yang membunuh. Maka mudah-mudahan semua ahli keluarga Sembang Petang dapat membaiki diri. Kita sama-sama membaiki diri agar kita tidak semudah-mudahnya untuk maki orang, untuk marah orang, untuk tuduh orang. Okay, maka ambil harta orang, kerana ini membuat kita terus tercampak apa yang kita katakan ke neraka Allah dan diharamkan ke syurga Allah. Ini satu daripada ataupun kita kata dapat kita bincangkan dua sebab mengapa seorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan dia menjadi pengajaran dan dapat kita jauhi. Maka sekali lagi terima kasih pada semua ahli keluarga Sembang Petang yang sempat bersama kami petang hari ini dan meminta maaf atas kelewatan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita sebagai ibadah yang diridai dan kita diterima taubat insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon banyak atas tak kena di mata, yang tak kena di mata dan di hati. Mudah-mudahan apa yang kita bincang kali ini menjadi sebahagian daripada hadiah untuk kita selamat daripada neraka dan untuk kita membersih diri supaya kita tidak termasuk kepada sebagai orang yang zalim ataupun kita juga tidak termasuk kepada orang-orang yang lalai dengan akhirat dan tidak lalai dengan kematian insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.